Didik TV KPM. Terima kasih Yuyu. Dan kita berjumpa dalam perbincangan dengan murid-murid kita di rumah maupun dalam talian. Jadi kalau kita lihat dalam Raja Berperlembagaan ini. Raja Berperlembagaan, jadi perlu murid-murid ingat dan faham bahawa Raja Berperlembagaan itu menggambarkan bahawa kuasa raja merupakan kuasa yang mengikut peruntukan dalam perlembagaan, iaitu apa pula yang dimaksudkan dengan perlembagaan, iaitu undang-undang negara. Secara ringkasnya kita kata kuasa raja mengikut perlembagaan negara. Dan negara kita apabila kita merdeka, jadi dalam segmen ini sebenarnya kita membincangkan tentang majlis raja-raja itu, peranan dan fungsi serta kuasa mereka dalam pemerintahan negara selepas merdeka. Jadi sebelum itu saya ingin memberikan markah sebenarnya. Saya dah berhutang markah dengan Fahmi tadi. Kak Yuyu. Jadi kita berikan tadi markah kepada Fahmi, 3 markah kerana telah memberikan penerangan ataupun memberikan feedback atau jawapan bagi soalan yang telah dikemukakan. Dalam kita lihat di sini ada 2 fasa dalam perubahan Majlis Raja-Raja, iaitu pertama kita lihat apabila kita merdeka. Kita merdeka 1957 dan nama negara kita ketika itu ialah Persatuan Tanah Melayu 1957 dan kemudian barulah pembentukan Malaysia 1963. Yang Malaysia yang kita guna pakai nama itu sehingga hari ini. Jadi kita lihat bagaimanakah Majlis Raja-Raja sewaktu Persatuan Tanah Melayu 1957. Jadi peranan raja itu dikekalkan. Jadi kalau kita lihat dalam 1948, jadi untuk 1957 ni cikgu minta murid-murid di rumah dan juga murid-murid dalam talian untuk sentiasa memahami dan mengingati apakah peranan raja dalam Persatuan Tanah Melayu 1948. Kerana kita lihat peranannya dikekalkan. Kemudian perbezaannya ialah dari segi keanggotaan. Di sini keanggotaan Majlis Raja-Raja itu mengalami perubahan. Kenapa berlaku perubahan? Kerana dengan merdekanya negara, penyertaan oleh negeri-negeri selat. Sebab kita tahu dalam sebenarnya Malaysia ini sebenarnya dah pun disertai oleh 2 negeri selat, iaitu kita kata Pulau Pinang, Melaka dan Singapura itu terasing. Jadi kemasukan Pulau Pinang dan Melaka merupakan satu perubahan kerana di sini kita lihat dimasukkan yang di-Pertua Negeri, yang di-Pertua Negeri Melaka dan Pulau Pinang menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu. Kerana negeri ini tak bersultan ya cikgu? Ya, kerana negeri ini tidak bersultan. Jadi murid-murid kena ingat ini kerana akan ada perbincangan baru kita akan faham bahawa bila negeri yang tidak bersultan, maka mereka ini tidaklah dalam kalangan 9 Raja-Raja Melayu yang akan dipilih untuk dilantik menjadi yang di-Pertuan Agong. Kemudian kita lihat minta maaf. Apabila negara kita kemudiannya telah pun merdeka, seterusnya dengan perubahan yang berlaku, iaitu dengan pembentukan Malaysia, anggota kita juga semakin bertambah. Dengan penyertaan Sarawak, Sabah, tahun 1963 itu, penyertaan Sarawak dan Sabah itu memerlukan pindaan dalam perlembagaan bagi memastikan hak kedua-dua negeri ini juga diperakui dalam perlembagaan. Oleh itu, dalam Majlis Raja-Raja juga, maka keanggotaan kedua-dua negeri ini di dalam Majlis Raja-Raja juga dimasukkan kerana bagi tujuan untuk memudahkan pentadbiran. Jadi kalau kita lihat di sini, yang di-Pertuan Negeri menjadi ahli Majlis Raja-Raja. Kemudian yang di-Pertua Negeri Melaka, Pulau Pinang, Sarawak, Sabah, tidak turut serta dalam mesyuarat khas. Sebab mesyuarat khas Majlis Raja-Raja hanya melibatkan 9 orang Raja-Raja Melayu. Itu yang kita dapat. Ini adalah menarik tahu fakta-fakta ini sempena Bulan Kebangsaan. Ya, sempena Bulan Kebangsaan. Dan sebenarnya sebagai rakyat Malaysia kita kena fahamlah apabila kita bincangkan tentang institusi beraja, jadi kita tidak lagi sebenarnya perlu mengingatkan bahawa institusi beraja ni relevan kerana institusi beraja ni merupakan lambang kepada perpaduan dan kedaulatan negara. Kerana fungsi raja-raja itu juga melindungi kepentingan orang Melayu, Bumiputera serta kepentingan sah kaum lain mengikut perlembagaan.
Jadi di sini kita paparkan merupakan adalah gambar menunjukkan dalam persidangan sempena istiadat kita kata melafaz sumpah jawatan dan menandatangani surat sumpah jawatan yang di Pertuan Agong. Ini maksudnya Agong kita yang ke-16. Sekarang kita dah yang ke-16 lah yang di Pertuan Agong kita sekarang ini adalah yang di Pertuan Agong yang ke-16. Jadi peristiwa ini berlaku pada 2019. Majlis Raja-Raja pada ketika ini kita lihat fungsinya ialah mempunyai kuasa dan fungsi bertindak mengikut budi bicara bagi melaksanakan fungsi Majlis Raja-Raja. Jadi di sinilah kalau kita akan bincangkan apakah fungsi tersebut. Ada 7 fungsi Majlis Raja-Raja. Seperti dalam paparan, yang pertama tadi ialah berkaitan dengan pemilihan yang di Pertuan Agong dan timbalan yang di Pertuan Agong, maka Majlis Raja-Raja inilah fungsi yang pertama. Kemudian kita ikuti dengan yang kedua yang menunjukkan bahawa raja-raja mempunyai kuasa dalam perlembagaan itu bersetuju atau tidak bersetuju dengan perkara berkaitan dengan undang-undang yang memerlukan persetujuan raja-raja. Memberi nasihat berkaitan pelantikan jawatan-jawatan tertentu. Jadi kita akan tahu apa jawatan tertentu, antaranya ialah Ketua Audit Negara, Ketua Hakim Negara. Menjadi rujukan dalam perubahan dasar perhubungan, itu melibatkan kepentingan orang Melayu, Bumiputera, Sarawak, Sabah dan juga kepentingan sah kaum-kaum lain, menjadi lembaga pengampunan bagi kes-kes tertentu. Ini ialah kuasa kehakiman. Kalau kita lihat, memperkenan perubahan persempadanan. Di sini saya memberikan penegasan memperkenan perubahan persempadanan negeri, tetapi dengan persetujuan Majlis Raja-Raja ataupun Raja-Raja Negeri yang berkaitan. Dan satu lagi ialah memperkenan pindaan perlembagaan. Jadi kita terus pergi kepada soalan betul salah. Kita panggil seorang murid, kemudian saya rasa terus panggil pada Fahmi dululah. Damia, sebab kita tak dengar lagi suara puteri kita. Damia. Damia. Jadi Kak Yuyu terus grab satu soalan untuk ditanyakan kepada Damia. Apakah soalan dia? Kak Yuyu guna ni lah. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Jadi betul Kak Yuyu ambil yang ini. Soalannya adalah, selepas Persekutuan Malaysia dibentuk, yang di Pertuan Negeri Sarawak dan Sabah turut menjadi ahli Majlis Raja-Raja. Betul ke tidak? Salah? Betul atau salah? Terus je. Sebab dia dah dengar tadi. Jadi jawapannya betul sekali. Jadi bila betul, saya tak memberikan itulah. Kita berikan terus 3 markah. Kita pergi pula pada soalan kedua. Kita tujukan kepada Haris. Haris dah angkat tangan kat situ. Baik. Kak Yuyu, soalan mana yang diberikan kepada Haris? Soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Haris bersedia, Haris? Kak Yuyu harap tak koyaklah bila cabut ni. Baik. Dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh Majlis Raja-Raja hanya perlu diturunkan dengan cap mohor besar Raja-Raja sahaja. Betul atau salah? Salah. Ya, betul. Jadi jawapan bukan betul pada itu tapi maksudnya jawapannya betul. Oleh Haris itu betul. Kita boleh bagi Haris. Cap mohor itu, dokumen rasmi itu tadi saya dah beritahu perlu ada cap mohor dan diikuti tanda tangan penyimpan mohor besar Raja-Raja. Mungkin kita ambil satu lagi soalan Kak Yuyu. Soalan seterusnya. Soalan nombor 1. Siapa? Haris ataupun mungkin Haris pula dah. Bukan Haris. Rizky belum. Rizky. Rizky. Baik. Rizky, bersedia? Dalam Persekutuan Tanah Melayu 1957, keanggotaan Majlis Raja-Raja kekal seperti sebelum merdeka, iaitu Majlis Raja-Raja dianggotai 9 orang Raja Melayu. Betul atau salah, Rizky? Mana tu? Dia pula main-main ke kita ya. Jawapan dia salah. Nombor berapa tadi soalannya? Boleh Kak Yuyu bagikan jawapan betul atau salah tadi? Soalan 1 tadi. Soalan 1 jawapan dia salah. Betul lah tu. Betul lah jawapannya. Kita bagi 3 markah. 3 markah. Boleh tak kita ambil satu lagi soalan? Satu lagi Rizky. Jadi Kak Yuyu tambah je lah kat sini ya. Ya, Kak Yuyu tambah markah kepada Rizky. Satu lagi. Satu lagi lah. Warna purple.
Okey. Soalan nombor 6. Kita bagi pada Fahmi lah. Tadi dia dah angkat tangan juga. Takut dia Dah bersemangat kecewa, dah. kan? Okey. Majlis Raja-Raja Melayu berkuasa memperkenankan perubahan persempadanan negeri. Betul atau salah? Ya, Salah. Jadi, betul lah jawapannya. Kita bagi 3 markah kerana ingat dia, Majlis Raja-Raja boleh memperkenan tetapi mesti mendapat persetujuan daripada Raja Negeri yang Siapa yang jawab tu, Cikgu? berkenaan. Itu Fahmi. Jadi Okey, 6 kita juga tambah. macam Rizki. Seronok dah kita jawab-menjawab ni. Ya. Didik TV KPM